Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ini kita teruskan dengan proses persenyawaan dan kehamilan. Baik, kalau kita lihatlah, untuk tajuk kali ini kita akan belajar mengenai proses persenyawaan dan penampilan embrio. Yang kedua, kita akan belajar tentang kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Yang seterusnya, kita memperihalkan perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehinggalah kelahiran. Baik. Persoalannya di sini, apakah yang terjadi selepas persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku? Baik, selepas persenyawaan, seorang perempuan akan mengalami proses kehamilan dan zigot akan mula terbentuk dan membesar di dalam uterus sehinggalah kelahiran. Baik. Sebelum itu, sila lihat modul di muka surat 79 nombor 1A. Persenyawaan ialah satu proses di mana nukleus gamet jantan dan gamet betina bergabung bersama untuk menghasilkan zigot. Bergabung bersama untuk menghasilkan zigot. Baik. Kalau kita lihat dalam gambar rajah ni, ini adalah persenyawaan. Okey. Baik. B, sila lengkapkan rajah tersebut. Baik. Kalau kita lihat dekat gambar rajah ini, kita akan faham bahawa pertama sekali proses di mana sperma bermula daripada faraj, dia akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan dan dia akan berenang di bahagian Baik, jika ovum hadir di dalam tube falopio, persenyawaan mungkin akan berlaku. Maka nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus di tube falopio. Okey, tempat berlakunya persenyawaan adalah di tube falopio dan dia membentuk zigot. Okey. Selepas persenyawaan, zigot tersebut akan membahagi menjadi satu berbola sel yang disebut embrio. Dan embrio ini akan menempel di bahagian uterus inilah. Baik, sila lengkapkan modul di muka surat 80 nombor 2. Sperma akan bergabung dengan ovum dan membentuk zigot, dan zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi fetus, dan selepas cukup masa fetus ini membesar dan dia keluar daripada badan, maka lahirlah bayi. Proses ini mengambil masa lebih kurang kira-kira 38 minggu. Baik. Di minggu yang pertama, di minggu yang pertama hingga keempat, tangan dan kaki mula terbentuk. Embrio mempunyai ekor yang kecil. Seterusnya di minggu 7 hingga 9, hidung, telinga dan jari akan mula kelihatan. Di minggu ke-10 hingga ke-19, embrio akan kelihatan seperti bayi. Sekarang embrio dikenali sebagai fetus. Okey, seterusnya di minggu ke-20 hingga ke-37, fetus kelihatan menyerupai bayi. Dan akhir sekali di minggu 38 hingga minggu ke-40, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. So, fetus ini bersedia untuk keluarlah. Dinding berotot uterus mengecut dengan kuat. Amnion akan pecah dan bendali amnion dibebaskan. Amnion ini ialah, kalau dalam bahasa biasanya, ialah air ketuban lah. Dan
Seterusnya, fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj dan seterusnya keluar daripada badan, maka terlahirlah bayi. Baik. Sekarang kita masuk ke subtopik kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Baik, plasenta terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Ia merupakan tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Okey, ini plasenta. Baik. Plasenta ini dihubungkan dengan tali pusat, iaitu satu tiub yang menghubungkan antara fetus dengan plasenta. Dia terdapat salur darah yang banyak di dalam tiub ini untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Okey. Dinding uterus terdiri daripada dinding yang berotot dan tempat embrio menempel dan berkembang. Ini di permulaan lah dia akan menempel dan berkembang di sini. Baik. Amnion merupakan satu membran yang membentuk pundi dan dalamnya dia mengandungi bendali. Okey. Fetus merupakan embrio yang telah membesarlah menjadi fetus. Bendali amnion bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Baik, rujuk modul di muka surat 80 nombor 3. Tali pusat menghubungkan fetus kepada plasenta, mengandungi salur darah yang mengangkut darah fetus ke dan dari plasenta. Bendali amnion melindungi fetus daripada kecederaan fizikal. Amnion adalah membran yang membentuk pundi mengelilingi fetus. Plasenta terdiri daripada tisu ibu dan fetus, menyingkirkan karbon dioksida, membekalkan nutrien dan oksigen kepada fetus. Baik, itu saja untuk topik kali ini. Sekian, terima kasih.